Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk dalam kemudaratan riba. Cuma sebelum ni kita dah masuk dalam riba dalam bentuk semasa, yang mana kita sebut beberapa jenis riba dalam bentuk semasa. Antaranya unsur riba dalam insurans konvensional, unsur riba dalam MLM, unsur riba dalam jual beli perhiasan emas dan perak, dan yang lain-lain lagi tu kamu boleh baca. Kerana apa? Kerana dia asasnya ialah merujuk kepada riba ad-duyun dengan riba al-buyu'. Yang mana riba al-duyun tu merujuk kepada riba hutang piutang lah, merujuk kepada riba al-qad, riba yang dinyatakan di awal pinjaman, dan riba jahilah, riba yang dinyatakan di akhir pinjaman. Yang mana kalau riba al-buyu' pula riba yang melibatkan dua jenis riba, iaitu riba al-fad dengan riba al-nasi'ah. Riba al-fad ialah riba merujuk kepada perbezaan timbangan. Kalau riba al-nasi'ah ni merujuk kepada perbezaan tempoh. Jadi setiap jenis-jenis riba tu dalam isu semasa ni boleh dia akan kembali semula kepada empat jenis riba yang saya sebut tadi ni. Kemudian kemudaratan riba. Jadi bila kita sebut tentang bahayanya riba, maka dia ada banyak kemudaratan. Kerana riba ni satu benda yang sangat-sangat dilarang dalam Islam. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara jelas dalam Al-Quran dengan dalil yang kita pernah baca sebelum ni, dan ada dalil yang mana bila kita sebut tentang bahayanya riba, dalil ni sangat-sangat tegas. Allah sangat-sangat tegas tentang bahayanya riba. Cuma macam saya pernah sebut, kebanyakan orang tidak merasakan riba ni satu benda yang berdosa besar. Dia rasa macam dosa yang biasa. Kerana apa? Kerana hampir di seluruh dunia tidak ada satu hukuman yang khusus untuk orang yang mengambil riba. Malahan diberikan pilihan untuk sama ada nak ambil riba ataupun tak ambil riba. Jadi kebanyakan orang tidak rasa satu benda yang bahaya. Tapi dari segi Islam sangat melarang. Sebabkan itulah di Malaysia alhamdulillah kita ada pilihan, yang mana kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, dia mesti kena elak daripada ambil riba. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Allah berfirman, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah sebut, Allah kata kalau kita dah biasa buat riba sebelum ni, maka Allah kata tinggalkanlah saki baki itu kalau kita ni adalah orang yang beriman. Jadi kita orang Islam, kita kena yakin bahawa syurga itu pasti, neraka itu pun pasti. Jadi kalau kita yakin dengan tu, maka kita akan tinggalkan saki baki riba. Kemudian Allah sebut lagi, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falaku ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jadi Allah sebut, jika kamu tidak mengerjakan ataupun kamu tidak meninggalkan saki baki riba tu, ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Jadi yang ni lah yang kita takut sekali. Kerana apa? Kerana jika kita ambil juga riba, maka pada ketika dibangkitkan di akhirat nanti ni, kita akan ditanya oleh Allah, iaitu pada ketika tu Allah suruh kita ni berlawan dengan Allah, berlawan dengan Rasul-Rasul dia. Jadi dalam keadaan macam tu, agak-agak apa senjata yang kita boleh guna untuk nak lawan kalau orang yang tetap tak tinggal riba. Jadi disebabkan itulah Allah suruh tinggalkan saki baki riba. Wa in tubtum falaku ru'usu amwalikum. Dan jika kamu bertaubat daripada ambil riba, maka yang kamu dah buat sebelum ni, yang kamu dah guna sebelum ni, ataupun kalau kamu ada hasil daripada riba sebelum ni, maka itu adalah bagi urusan kamu, dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maksudnya benda tu tak apalah. Kalau dah pernah buat, tak tahu tak apa. Jadi benda tu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita dah pernah buat sebelum tu, jangan ulang balik. Kalau kita ulang balik, itu sangat-sangat bahaya. Kemudian
Kesan antara lain ialah kesan kepada sosial, iaitu dari segi perkembangan sosial yang tidak sihat, yang maksudnya akan ada wujud suasana tidak harmoni di kalangan masyarakat. Bila kita ambil riba, kita kena faham orang yang buat pinjaman dan sebagainya ni kerana apa? Kerana dia dalam keadaan yang memerlukan. Dia memerlukan duit, dia memerlukan wang untuk nak sara kehidupan dia. Kemudian orang yang bagi pula, dia mengenakan kadar tambahan ataupun faedah interest kepada orang tersebut. Kerana apa? Kerana dia nak ambil kesempatan. Jadi benda tu boleh menyebabkan pergaduhan di kalangan masyarakat dan sebagainya. Ekonomi negara boleh goyah. Kalau kita tengok dari segi ekonomi sendiri pun, bila mana riba ni tidak dibendung, maka dia akan menyebabkan jurang di antara orang kaya dengan orang miskin itu makin bertambah. Orang kaya makin kaya, miskin dia lagi miskin. Itu dari sudut ekonomi. Tapi dari sudut Islam pula, bila tidak ada keberkatan, berkat ni maksudnya apa? Berkat ni maksudnya walaupun sikit tapi cukup. Kita kena faham. Saya pernah sebut dalam kelas-kelas yang sebelum ni pun, saya kata kita kena bezakan antara pendapatan dengan rezeki. Kadang-kadang kita tak boleh nak beza yang tu. Pendapatan dengan rezeki satu benda yang sangat berbeza. Pendapatan ni dia merujuk kepada jumlah nilai mata wang yang kita dapat tu. Tapi rezeki satu benda yang kita tak boleh nak ukur. Kenapa? Kerana itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita tengok ada setengah orang yang Allah bagi kepada dia ni rezeki yang banyak. Gaji 10,000, 15,000. Tapi tengah bulan habis. Tak cukup. Ada saja benda yang berlaku. Mungkin kemungkinanlah sumber yang dia dapat tu daripada sumber-sumber yang tak elok. Kemungkinan. Bukan semua, tapi ada yang macam tu. Ada juga setengah orang yang gaji dia sikit sangat. Contohnya gaji 900. Ada anak 6 orang, isteri tak bekerja, tetapi cukup hujung bulan. Boleh pergi buat haji, boleh hantar anak masuk universiti. Kerana apa? Kerana Allah yang mencukupkan, Allah yang bagi rezeki kepada dia. Jadi sebab itulah kita kena faham, bila hidup tidak ada keberkatan, maka akhir sekali kita tidak akan merasa nikmat pemberian rezeki tu. Kita tidak akan rasa macam kenapa orang lain sikit tapi cukup, aku banyak tapi tak cukup. Kerana Allah yang menentukan. Jadi sebab itulah kita sebagai orang Islam, kita kena promote kepada semua orang untuk pilih yang Islamik. Kenapa kita kepada semua orang untuk pilih yang Islamik, tinggalkan yang konvensional? Kenapa? Kerana benda itu menyebabkan riba, dan riba sangat-sangat dilarang dalam Islam. Allah sebut dalam Quran, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan judi, Allah mengharamkan riba. Jadi telah jelas yang Allah mengharamkan riba. Jadi kalau kita ikut apa yang Allah suruh, insya-Allah hidup kita akan jadi lebih aman, lebih berkat, dan akan cukup dengan apa yang kita ada. Dan Allah, insya-Allah, Allah akan tambahkan lagi rezeki yang kita ada pada hari ini, insya-Allah. Baik, yang seterusnya ialah bab gharar. Gharar, pengertian gharar dan dalilnya. Allah melarang manusia, muka surat 58, Allah melarang manusia daripada makan harta secara tidak benar, batil. Nabi pula memperincikan dalil batil itu dengan larangan terlibat dengan gharar. Menurut pandangan ulama, gharar adalah salah satu cabang daripada judi. Sebuah riwayat Nabi SAW menegaskan, Naha Rasulullah SAW anil bay'ul gharar. Rasulullah SAW melarang daripada berjual beli dengan kewujudan gharar. Jadi kita tengok jenis gharar apa dia. Okey, sebelum tu kita tengok takrif gharar. Gharar ni ialah apa-apa yang tidak diketahui keputusan akhir dan risiko mungkin akan berlaku atau tidak. Jadi kita tidak tahu secara tepat apa yang akan berlaku. Maksudnya ending itu macam mana. Kemudian risiko tu ada ke tak ada. Risiko tu akan berlaku ataupun tidak berlaku. Dia tidak jelas. Dia tidak dalam masalah dia panggil uncertainty. Maksudnya benda yang tidak pasti. Jadi kita tengok jenis-jenis gharar ada dua. Yang pertama gharar fahish, iaitu gharar yang teruk, gharar yang banyak. Yang kedua gharar yasir, gharar yang ringan. Jadi gharar fahish, ulama sebut gharar ni ialah gharar yang akan membatalkan akad. Manakala gharar yang yasir, gharar yang tidak membatalkan akad. Okey, baik. Contoh gharar yang dikatakan gharar fahish, iaitu ulama Islam mengharamkan pembelian ikan yang masih berada di dalam air kerana dijangkakan gharar besar akan berlaku. Jadi contohlah kalau kita pergi ke pasar, pergi ke market, kita nak beli ikan.
Ikan tu belum ada di atas meja tu. Tetapi kita bagi tahu kepada penjual tu untuk beli ikan yang ada dalam laut. Saya nak ikan temenu dalam laut 2 kilo. Ikan mana? Ikan ada dalam laut. Jadi berarti benda yang tidak berlaku. Benda yang tidak tahu sama ada ikan tu boleh ditangkap ataupun tak boleh nak ditangkap. Jadi disebabkan itulah ulama mengharamkan pembelian yang macam ni. Itu contoh untuk gharar yang fahish. Ataupun orang yang membeli janin lembu dalam perut ibu lembu tadi ni. Dia kata aku nak beli anak lembu dalam perut mak dia tu. Jadi benda tu dilarang. Kenapa? Kerana tak tahu keputusan last tu sama ada anak tu boleh keluar cara elok ataupun anak tu akan mati. Jadi pembelian tu pembelian yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau gharar yasir ni, gharar yang dimaafkan oleh syarak. Contohnya kalau gharar yang contohnya kalau kita beli buah, kita pun tak tahu dalam buah tu sama ada buah tu elok ataupun tak. Kita pun tak tahu sama ada kalau kita beli buah tu dalam tu buah tu dah bulat ataupun tak. Jadi benda-benda tu dimaafkan. Kalau kata berlaku sebiji ataupun 2 biji. Tapi kalau penjual tu bagi pilihan kepada kita, dia kata kalau tak elok boleh hantar balik, tu alhamdulillah lah. Cuma kalau dia tak kata pun, itu ialah satu jenis akad yang tetap sah dari segi syarak. Kalau kita beli buah rambutan ada 50 biji, mungkin 10 tu dah buruk dah, kita pun tak ada nak balik satu persatu. Jadi akad tu tetap sah. Tapi kalau kita buat akad yang fahish tadi ni, kita buat akad yang mana melibatkan beli ikan dalam laut, beli janin dalam perut anak lembu dalam perut ibu dia. Jadi benda-benda tu benda yang tidak dibenarkan dan batal dari segi akad jual beli tu. Baik, jadi seterusnya kita masuk sikit. Gharar dalam bentuk semasa boleh berlaku dalam situasi berikut. Yang pertama, jual beli secara bertangguh dari kedua pihak. Para fuqaha mensyaratkan barang jualan dan harga bayaran hendaklah diserahkan kedua-duanya atau salah satu darinya ketika majlis akad jual beli berlangsung. Menangguhkan kedua-duanya sekaligus akan mengakibatkan berlaku gharar dalam transaksi tersebut. Sama sahaja hukumnya sama ada satu atau kedua-dua bahan tukaran, saman dan juga mabi' membabitkan dain dan ain. Contohnya pertukaran antara jam dan kuda atau penjualan jam dengan bayaran wang dengan penangguhan dari kedua belah pihak. Jadi ialah penangguhan jual beli. Maksudnya bila kita nak beli barang, kalau ada penangguhan dari segi salah satu daripada kedua-dua pembeli tadi ni. Maksudnya dia kata dia nak beli barang tetapi yang seller tu tidak memberikan barang kepada buyer dan buyer tidak memberikan bayaran kepada seller. Jadi di situ dia ada penangguhan. Jadi penangguhan tu tidak dibenarkan dalam Islam. Maksudnya kalau nak beli terus bayar ataupun kita booking dulu. Tanda kata kita nak beli. Cuma kalau sekadar berjanji macam tu saja, maka kalau orang lain yang beli, maka pembelian orang lain tu adalah sah. Kenapa? Kerana dia ada akad ijab qabul. Jadi di situ dia kena ada satu tanda setuju kalau tanda kita nak beli. Contohnya kalau dia benarkan, dia kata okey boleh beli tapi bayaran secara angsuran. Bayar secara angsuran. Yang mana bayaran tidak melibatkan pertambahan melibatkan riba. Yang itu dibenarkan. Tetapi kalau pembayaran angsuran yang mana dia melibatkan satu interest, riba dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Jadi pembelian yang mana telah berlaku akad di awal. Contohnya dia kata okey aku beli motor ni dengan harga 10,000 tapi aku nak jual kepada hang dengan harga 15,000. Jadi kita akad harga 15,000. Itu dibenarkan. Maksudnya kita dah setuju dengan harga 15,000 tu dan kita bayar secara ansuran untuk harga 15,000 tu. Okey baik. Jadi syaratnya ialah kedua-dua tu perlu ditukar secara serentak. Tambah-tambahan lagi kalau benda tu melibatkan dengan item ribawi macam kita sebut sebelum ni. Kalau emas tukar dengan emas, dia mesti yadan biyadin, dia mesti on the spot. Kalau tak melibatkan barangan ribawi, mesti kena ada tanda persetujuan ijab dan qabul. Baik, yang kedua, di dalam perbankan konvensional, pelanggan yang ingin buat pinjaman perumahan contohnya hendaklah membayar semula kepada bank hutang pokok tambah BLR base lending rate 2%.
Perlu diketahui bahawa BLR akan naik dan turun mengikut ekonomi sebuah negara, maka akan timbul ghara dalam masalah ini pada jumlah yang hendak dibayar. Yang ni pun sama dalam perbankan konvensional, dia menggabungkan hutang pokok. Contohnya kalau kita beli rumah harga 100,000, tapi dia akan plus dengan BLR 2%. Jadi masalah yang berlaku ialah BLR ni dia tidak stabil. Mungkin bulan ni BLR 2%, bulan depan jadi BLR 4%. Maka pelanggan tidak mengetahui jumlah yang sebenar. Di situ dia ada ghara. Dia beza dengan yang Islamik. Islamik dia tak pakai BLR. Dia pakai BFR. Yang mana bila kita buat akad dengan bank akan menyatakan secara detail tentang berapa jumlah yang dia akan naik. Maksudnya harga shilling untuk sesebuah pinjaman yang telah dibuat ataupun financing, pembiayaan yang telah dibuat tu, dia akan menyatakan secara harga shilling berapa yang kena. Jadi customer akan tahu. Kalau paling tinggi pun dia akan bayar contohnya keuntungan 4%. Contohnya paling tinggi. Jadi dia tahu harga shilling banyak tu sahaja. Apa berlaku sekalipun tetap harga shilling dia ada. Tapi yang perbankan konvensional dia tak nyatakan. Kemungkinan boleh naik lebih daripada 10% contohnya. Jadi disebabkan itu dia ada unsur-unsur ghara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dia mesti kena sebutkan secara jelas tentang pembayaran yang nak dibuat tu. Jadi sebabkan itulah kita sebagai orang Islam, kita kena mengakui bahawasanya banyak kelebihan ataupun benefit-benefit yang ada terhadap perbankan Islam. Cumanya kadang-kadang kita hanya dimomokkan oleh orang-orang luar bahawasanya perbankan Islam ni mahal. Padahal sebenarnya bila kita kaji betul-betul, dia sangat-sangat murah. Dia sangat-sangat murah nak banding dengan yang konvensional. Jadi disebabkan itulah saya sebut banyak kali dalam kelas bahawasanya kita kena beritahu kepada orang untuk menyokong perbankan Islam ni. Kenapa? Kerana kita ni masih lagi baru dalam dunia perbankan nak banding dengan konvensional. Dah hampir dekat ribuan tahun. Hampir. Kita ni baru lebih kurang dalam 40 tahun, 50 tahun je. Jadi sebabkan itulah kita kena sentiasa menyokong dan juga kita menggunakan perkhidmatan yang telah disediakan ni, insya-Allah. Wallahu alam. Kita sambung lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.